kerajaan yang ada sekarang. Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk. Rakyat telah memberi mandat kepada Pakatan Harapan selama 5 tahun. Itu amalan biasa yang rakyat faham. Tapi kerajaan yang dibentuk sekarang ini telah mengambil alih ataupun bahasa yang lebih senang merampas mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Harapan selepas 22 bulan memerintah. Dan ini yang disebut pengkhianatan Sheraton. Ia dilakukan oleh sebahagian daripada ahli-ahli parlimen yang berada dalam kerajaan. Dua gerombolan. Dan mereka disokong oleh ahli-ahli parlimen di luar daripada kerajaan. Jadi inilah yang membentuk kerajaan sekarang. Mereka yang melakukan pengkhianatan, mereka yang menyokong pengkhianatan. Jadi kalau inilah latar belakang Perdana Menteri, ahli-ahli parlimen yang memerintah hari ini, apa yang kita nak harap untuk orang-orang yang macam ini membawa wajah negara kita dan untuk memberi harapan kepada rakyat dalam negara kita. Sila Datuk Menteri. Ya, terima kasih kepada Datuk Dr. Ismail, sahabat saya, dan juga alinda saya, saudara Faiz Fadil dari Pulau Pinang. Tajuk malam ini sangat-sangat relevan, kerana penganjur telah memilih penggunaan perkataan penjajaran politik. Penjajaran politik ini kalau diterjemahkan dalam bahasa politik, istilahnya ialah deep alignment. Maknanya ia satu perkara yang memerlukan ketajaman dalam kita nak membuat sesuatu pensajajaran dan menghasilkan sesuatu daripada penjajaran tersebut. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator Dr. Ismail, iaitu apa yang kita hadapi hari ini dalam erti kata kerajaan Pakatan Perikatan Nasional ini, kalau dilihat dari sudut susur galur kemunculannya, kita juga mendapati alasan mereka melakukan pengkhianatan itu adalah demi pensejajaran politik katanya. Ya, demi pensejajaran politik katanya. Itu sudah tentu satu alasan yang tidak relevan, kerana apa yang berlaku di dalam rampasan kuasa Februari 2020 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, sebuah kerajaan yang bermandat, yang menang secara demokratik dan mendapat kepercayaan rakyat, adalah sebenarnya satu bentuk pengkhianatan kepada mandat dan juga menceroboh prinsip-prinsip besar demokrasi berparlimen. Jadi kalau kita tengok kemunculan ini, sudah tentulah apa yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka sentiasa dihantui dengan kita kata pengkhianatan ini. Dan lebih utama daripada itu, Dr. Ismail dan rakan-rakan yang mendengar, tindakan mereka membentuk kerajaan itu secara pembelotan dan pengkhianatan sebenarnya tidak diwakili oleh hasrat rakyat. Kerana kita tahu bahawa rakyat telah dengan susah payah menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional di dalam pilihan raya umum 2018 dan mengharapkan satu perubahan besar. Dan sebenarnya itulah penjajaran yang hakikat yang sebenar, penjajaran yang kita nak lakukan dalam konteks yang lebih besar. Tetapi tiba-tiba dirampas usaha dan cita-cita itu, bukan dirampas dari kami sebenarnya atau daripada kita sebenarnya, tetapi mereka merampas mandat itu daripada rakyat. Dan kerana itu mereka jangan hanya merasakan hanya kita sahaja adalah pihak yang berkepentingan ataupun kita kata pemegang taruh, stakeholder. Ya, kita sebagai stakeholder hanya kecil sahaja, Dr. Ismail. Tetapi stakeholder yang lebih besar adalah rakyat di luar sana yang kecewa dengan pembelotan ini, menyebabkan kewujudan kerajaan itu sendiri goyah. Kewujudan kerajaan itu sendiri tempang.
Dan apabila kewujudannya sebagai sebuah kerajaan yang tempang, kita dikejutkan pula dengan satu kita panggil wave yang datang pada Februari 2020, iaitu COVID-19 yang lebih besar, sehingga menyebabkan ekonomi kita terencat kerana sekatan pergerakan dan sebagainya, maka itu memburukkan lagi keadaan mereka sebagai sebuah kerajaan. Jadi, apabila kita cuba memahami soalan yang diajukan oleh Dr. Ismail tadi, rakan-rakan sekalian, kemunculan Kerajaan Perikatan Nasional itu adalah satu kemunculan yang tempang, kemunculan yang cacat, lalu segala apa tindakan yang mereka lakukan itu tidak mendapat kepercayaan daripada rakyat. Sementelahlah apabila timbul isu-isu besar yang dengannya sebuah kerajaan itu dihormati dari sudut prinsip-prinsip demokrasinya, ialah apabila mereka sendiri hingga ke saat ini tidak pernah membuktikan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini ada majoriti selesa yang dengan itu mereka boleh dikira mendapat mandat. Tidak ada. Jadi apabila tidak ada, sudah tentulah keadaannya rapuh. Dan kita lihat bagaimana dihantui dengan pengkhianatan dan pembelotan ini, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin sekarang berada dalam keadaan yang cukup lemah. Satu, mereka tidak fokus kerana mereka hanya memikirkan bagaimana untuk terus berkuasa. Yang kedua, kabinet yang dilantik begitu saiznya ya XXL besar, XXXXL itu super XXL, menunjukkan bahawa ia telah mengamalkan satu budaya untuk mengekalkan sokongan daripada parti-parti yang bersekongkol dengan pembelotan ini. Dia memberikan ganjaran dengan kedudukan-kedudukan dan jawatan-jawatan, termasuk JLC dan sebagainya. Sehingga satu saiz yang begitu besar tidak langsung memberi keberkesanan kepada keadaan kritikal yang sedang dihadapi oleh negara, dan kita sudah tahu betapa lemahnya dan tidak berfungsinya kabinet yang besar ini. Akhirnya yang lebih buruk di dalam kita memahami kewujudan dan kemunculan Perikatan Nasional ini ialah mereka terpaksa menggunakan undang-undang untuk kekal berkuasa, bukan untuk mengatasi masalah COVID yang dihadapi, tetapi lebih kepada nak memelihara kuasa yang goyah yang sedang mereka berpaut itu. Maka itu kita mengenali dengan pengenalan bulan Februari 2021 apa yang dinamakan sebagai proklamasi darurat. Darurat itu semua rakyat tahu. Ia bukan darurat COVID, tetapi ia adalah darurat untuk politik. Kerana itulah dia telah menggantung parlimen, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Sedangkan pada saat-saat sukar inilah satu seimbang yang betul tulus dan amanah diperlukan untuk memastikan kita berjaya mengatasi krisis COVID yang sedang melanda di negara kita. Jadi dengan memberi fakta-fakta tersebut, Dr. Ismail dan rakan-rakan yang menonton, kita boleh buat rumusan lah. Itulah jawapan kepada hari ini, rakyat dengan penuh sedar dan kelemahan mereka untuk melaksanakan dasar-dasar penguatkuasaan COVID ini, sehingga adanya isu 2 darjat, sehingga adanya isu kluster kayangan dan sebagainya, maka saya khawatir kewujudan kebimbangan ini dan persepsi yang cukup negatif kepada kepercayaan kepada kerajaan yang sedang mengalami defisit kepercayaan ini akan menyebabkan kita terus gagal menangani krisis yang besar yang sedang kita hadapi hari ini. Dan untuk menambah satu lagi, 2 hari sudah telah diisytiharkan satu lagi ordinan baru yang menambah subsection perkara 6 di dalam Akta Kuan, iaitu kumpulan wang amanah negara yang memberi akses kepada Perdana Menteri untuk mengeluarkan lebih kurang saya dipahamkan 16.9 bilion ya di atas nama untuk mengendalikan dan memperolehi vaksin.
Sedangkan pada bajet 2021 baru-baru ini, 3 bilion telah diperuntukkan untuk membeli vaksin dan menguruskannya. Hanya dalam beberapa bulan saja, dia memerlukan lagi duit. Jadi inilah kebimbangan kita yang kita kata apabila sebuah kerajaan yang begitu kita kata sewenangnya menggunakan ordinan darurat ini, akhirnya akan menimbulkan soal ketulusan, keamanahan, dan lebih penting semak imbang yang digantung hari ini sampai bila kita pun tidak tahu. Itulah kerajaan yang dengannya rakyat secara sedar di dalam media sosial telah memperkenalkan hashtag kerajaan gagal. Bukan kita, tetapi itu adalah penilaian daripada orang ramai yang melihat lemahnya kerajaan muncul di dalam suasana curiga, belot, dan mengkhianati mandat rakyat. Itu saya punya komen awal, Dr. Ismail.